Saya nak cerita pasal nak sharing, bukan nak cerita, nak sharing, nak bagi info-info kan. Nak bagi info-info berkenaan orang yang allergic ni allergic, yang orang yang ada alahan pada makanan kan. Mesti kita ada kenal orang yang makan sikit alahan, allergic. Dia allergic ni pada makanan, allergic pada ubat, allergic pada apa-apa je lah. Jadi bila dia makan dia ada side effect kan. Dia ada side effect. Tu allergic lah kan. Jadi sedikit sebanyak insya-Allah saya akan explain lah. Jadi dia biasanya dia alahan ni ialah reaksi badan terhadap pendedahan kepada benda asing tertentu. Dia reaksi badan kita dia terdedah kepada benda asing lah. Benda asing ni maksudnya tak kisahlah makanan ke, bauan ke, sentuhan ke, dia reaksi badan kita tindak balas badan kita kepada benda asing yang tertentu. Jadi reaksi alahan ini hanya berlaku setelah dia berlaku setelah sistem imuniti badan mengalami sensitif akibat pendedahan benda asing tersebut. Maksudnya dia kita punya badan ni, dia immune system kita ni, dia punya antibody kita ni sangat sensitif kepada bahan-bahan yang tertentu kan. Bukan kita lah orang yang ada masalah. Okey. Saya suka bahasakan kita senang. Bahasa saya kita, saya kita maksudnya seseorang yang mengalami masalah allergi ni. Jadi dia berlaku kerana sistem antibody dia tu sangat sensitif kepada benda tu. Tu dia reaksi badan lah. Okey. Faham Jadi alahan ini merupakan tindak balas daya tahan yang memudaratkan. Dia kadang-kadang dia memudaratkan terhadap protein pada allergen. Allergen ni maksudnya penyebab alahan lah. Kata-kata allergen ni penyebab alahan. Okey. Dia tindak balas daya tahan lah. Maksudnya seseorang tu dia punya kedaya tahan dia tak boleh. Dia tak boleh, dia sensitif. Jadi itulah dia boleh memudaratkan lah. Memudaratkan. Biasanya berkaitan dengan protein juga. Okey. Orang yang allergic ni dia macam mana? Dia punya simptom dia macam. Dia punya biasanya macam mana? Biasanya dia macam dia bersin ada bersin. Tu dia allergic lah tu kan. Lepas tu kadang bersin bukan bersin-bersin, dia melampau. Kan kalau bangun pagi bersin sekali dua tu okey, tapi kalau dah melampau-lampau yang orang ada resedor ni kan, kemungkinan lah dia allergic kepada macam sejuk ke kan. Dia allergic kepada suhu ke kan. Jadi dia bersin yang melampau kan. Lepas tu rasa gatal rasa gatal ni banyak, rasa gatal pada kulit. Bila dia makan je rasa gatal pada kulit. Lepas tu dia boleh ruam. Ruam ni dia macam bengkak-bengkak, merah-merah, bintik-bintik merah kan. Ataupun lebih senang radang lah. Ada orang tanya saya apa radang, sebab saya suka sebut radang. Radang ni maksud dia apa-apa sahaja apa-apa sahaja sakit. Senang itu. Apa-apa saja sakit dalam badan kita, sama ada bengkak ke, patah ke, luka ke, sakit saraf ke, apa-apa radang inflamasi. Jadi dia ialah radang. Radang ni sakit lutut ke, apa-apa saja sakit. Sakit jantung ke, tu semuanya radang. Jadi macam yang gatal kulit, naik ruam sampai dah bengkak-bengkak semua muka tu, dia radang lah, dipanggil radang. Okey, faham radang Jadi itu antara definisi Okey, Cik Zan. Ya betul, akak seafood dan keluarga. Tengok saya kena sengit kepala kan. Itulah masalah saya sekarang ni. Tak apa, sabar dulu Ya betul, akak seafood. Siapa ni? Cik Zan Said. Seafood and keluarga, ubat ampicillin, amoxicillin, saya nak baca dah sengit dah kepala. Clozacillin, banyak lagi lah lain. Lin tu, lain-lain tu. Tak boleh bernafas sampai kena tambah air. Tu bahaya kak Orang yang masalah sampai dia dah menyukarkan pernafasan, dia mungkin tersumbat, dia boleh menyebabkan bila sukar nafas boleh membawa maut jugalah. Jadi insya-Allah malam ni insya-Allah saya akan bantu insya-Allah kita ada jalan penyelesaian orang yang ada masalah alergi yang sampai bengkak-bengkak. Bila saya dah cakap topik ni, saya ada testimoni bukan keleng-keleng bukan kaleng-kaleng saya akhir-akhir ni suka sangat dengar kaleng-kaleng apalah benda-benda. Saya orang Kelantan jadi tak tahulah kaleng-kaleng biasanya Johor ke apa. Bukan biasa-biasa, bukan bisya-bisya. Okey. Okey.
dianggarkan 2% 2% kanak-kanak ni dia mengalami alahan pada makanan kanak-kanak. Tapi biasanya kanak-kanak ni bila dia meningkat dewasa, dia akan semakin hilang lah. Dia semakin hilang, semakin tak ada. Tetapi ada juga yang bawa sampai ke sepanjang hayat dia punya alergi. Ada juga. Saya punya kawan ada 2-3 orang ada masalah alergi kan. Tapi saya ni kalau saya buat satu-satu rawatan bisnes, saya tak akan recommend pada kawan-kawan. Sebab sifu saya dah cakap, kalau kita nak berniaga, jangan minta tolong dengan kawan-kawan. Kawan-kawan ni memanglah bagus, mula-mula je. Mula-mula, tapi kawan-kawan sahabat sejati lain. Dan kawan-kawan ni yang merosakkan kita kan. Yang kata, yang downkan kita. Jadi, sebab itulah saya lebih suka, saya takkan beritahu kat kawan-kawan. Sebab tu dalam page ni kan, kebanyakan semua orang yang tak kenal. Kalau saya add semua saya punya customer, ramai kat dalam ni jadi dia orang tak tahu saya buat page ni sebab saya buat marketing yang orang lain saja nampak yang sampai. Jadi ada jugalah 5-6 orang lah yang yang kenal dia join tapi tak ramai. Jadi kalau kawan-kawan tu saya tak nak recommend sangat lah, biar dia sendiri yang cari kan. Tapi memang kita boleh bantu sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita nak promote, dia cakap kita nak campaign produk lah apa. Tu yang tak suka, kita kawan kan. Jadi kita nak ambil kesempatan ke apa. Jadi saya tak suka macam tu lah. Jadi kalau orang nak, dia akan cari. Itu yang saya lebih suka. Okay? Jadi kalau yang budak-budak ni kadang-kadang dia punya alergi boleh sampai macam tua, sampai ke tua sepanjang hayat. Tu masalahnya. Tapi tak ramai lah. Kalau di kalangan orang dewasa pula biasanya lebih kurang anggaran 1% sajalah yang mengalami masalah alergi ni kan. Tak ramai daripada populasi lebih kurang 1%. Jadi macam yang akak ni mungkin masa kecil kan, yang Cik Zan ni mungkinan dia dah ada alahan, dia dah ada macam asma kemungkinan jadi dia bawa kepada dewasa. Mungkin dia ada eczema yang biasa ada alahan ni lah. Jadi dia alahan ni macam-macam. Kalau akak punya alahan pada seafood apa semua ni yang memang makan memang bengkak sampai kata radang tu memang nak nafas pun susah, tu bahaya lah dekat. So insyaAllah saya akan cuba bantu. Kalau yang macam tu nanti WhatsApp kat saya macam mana kita bantu kan. Anak sulung jadi macam akak, nombor 2 tak ada masalah. Yang nombor 3 apa tu, good PD, memang kena jaga makanan. Tahulah kan. Jadi dia punya pencegahan dia jaga makanan. Ni dah jawab soalan yang akan datang. Kena jaga makan, kena tahu pemakanan apa semua. Okey. Sakit kan bahaya alergi kan. Kadang-kadang sampai bekak-bekak. Yang bekak tu okey sampai tak boleh nafas. Dia boleh membawa maut, memang boleh membawa maut kalau tak jaga-jaga Jadi mungkin disebabkan faktor keturunan jugalah kan. Jadi saya tak nak sebut yang tu sekarang hari ni. So punca, apa punca boleh menyebabkan alahan ni, alergi ni? Dia memanglah punca dia tak lain tak bukan pemakanan lah. Macam saya cakap tadi, alahan alergi ni disebabkan oleh sesuatu benda asing yang sangat sensitif pada seseorang. Ada orang tu okey, ada orang tu tak boleh kan. Dia sensitif pada benda-benda serta-sertanya. Dia bukan semua serta-serta benda macam seafood, macam kacang, macam susu kan. Dia segelintir lah. Dia alergik pada yang tu ya. Kalau alergik semua tu lain masalah dah tu kan. Okey. Jadi biasanya dia dia membabitkan beberapa bahan sajalah kan. Beberapa, bukan kata semua. Kalau dia alergik pada protein, dia alergik pada protein lah, macam daging, macam susu ke apa semua kan. Okey, anak nombor 3 sampai kena tambah darah. Uish, dahsyat tu. Time bersalin hospital tulia normal. Jadi akak saya showkan akak satu family boleh share-sharekan kita punya rawatan. InsyaAllah memang kebiasaannya akan elok balik, akan insya-Allah. Jadi sebab kalau dah tengok sebelum ni apa yang saya buat, kami buat apa semua kan, biasanya masalah yang serius, yang kronik, yang kata sukar nak rawat. Sebab tu dalam page ni saya mention rawatan yang sukar dirawat. Jadi insya-Allah kalau macam ni akak nanti personal WhatsApp kat saya kan, nanti saya beritahu cara-cara macam mana. Okey. Kesian tu, jangan biarkan kan sampai kena tambah darah apa semua ni, dah kes memang serius sangat ni. Okey. Makanan yang biasa biasa alergik ialah susu.
orang dia alah pada susu lembu dah biasanya kan, susu lembu ke susu kambing, susu lah. Sebab itulah dalam banyak-banyak pantang makan, nombor satu gula, nombor dua susu. Jadi susu ni kalau kadang-kadang macam saya susu boleh dikatakan saya alah juga. Bukan alah apa, dia rasa kembung ni lah kan, kembung dia rasa sebu kan. Kalau susu saya tak sesuai. Orang darah O susu tak sesuai ingat ni, dengar ni, orang darah O, saya darah O, jadi dia tak sesuai sangat susu ni kan, kadang-kadang dia cepat kembung. Ni nombor. Orang darah O dia tak sesuai susu, dia tak sesuai ke kacang kan. So kena tahu pemakanan. Nanti saya cerita secara spesifik orang darah ni dia sesuai dengan apa, dia punya leptin darah sesuai dengan darah apa kan. Jadi macam tak semestinya dia alergik, cuma dia punya leptin, kita punya leptin darah, maksudnya keserasian lah. Dia tak sesuai makan. Dia boleh makan, tak ada masalah, tapi tak sesuai. Tak sesuai. Boleh tinggal lah kalau tak sesuai tu kan, tak makan pun tak ada masalah. Yang nombor dua, orang alergik kepada telur. Ada tak kita kenal macam ni, dia alergik kepada telur kan. Telur tu kadang-kadang protein kan. Dia kebanyakan berkaitan dengan protein kadang-kadang. Masa saya belajar dulu, masa dekat universiti dulu kan, ada satu member saya ni kan, dia satu batch dengan saya, satu kelas. Okey, nombor 3 tu semua jenis kekacang. Ya betul Kak. Akak familiar Kak darah apa jenis darah darah O ke, darah B ke, darah A ke, darah AB ke. Biasanya orang darah O ataupun darah O lah biasanya ada masalah kekacang ni, tapi disebabkan bukan masalah leptin ni, masalah alergik. Masalah alergik, dia tak boleh ambil kekacang, dia tak boleh ambil susu biasanya. Okey, saya nak cakap apa dia Okey, telur. Member saya tu kan, dia masa satu batch belajar, saya kesian dia tak boleh makan sayur. Saya pun pelik, kenapa dia makan sayur satu badan dia akan gatal, naik bengkak-bengkak. Sayur, internet tak berapa cantik ni. Sudah macam mana ni, sebab 2-3 hari ni macam hujan sikit nak ribut sikit. Semalam pun hujan, jadi saya risau dengan coverage. Okey, tak apa. Member saya tu alergik sampai kata saya kadang saya cakap darah O. So kacang, susu tak sesuai jangan makan lah kalau boleh. Kacang, susu dia tak sesuai untuk darah O. Okey, lepas tu ada orang alergik dengan kacang soya. Okey, air soya. Sebab itulah dalam saya punya rawatan juga, kalau boleh dikeluarkan fatwa nak cakap teruk, tapi jangan ambil ayat saya ni. Kalau boleh, kalau saya boleh keluarkan fatwa jangan tiru, jangan ikut. Air soya saya haramkan kepada orang perempuan. Tak dengar air soya saya haramkan kepada orang perempuan. Kalau saya boleh keluar fatwa, tapi salah ni. Tapi yang maksudnya air soya sangat-sangat tak bagus kepada wanita. Tak kisahlah wanita pun, lelaki memang tak bagus. Sebab soya sekarang semua dah GMO. Dan biasanya bila ibu-ibu mengandung yang minum soya ni, cuba cek Kak. Saya rasa mungkin faktor ni, masa akak mengandung dulu, akak suka tak air soya? Saya nak tanya, akak suka tak yang Cik Zan Said, air soya, soya bean? Cik Zan, boleh komen tak? Suka tak air soya masa mengandung? Sebab air soya antara punca utama juga dalam, saya jumpa kebanyakan orang yang minum air soya yang ibu-ibu mengandung nak bagi anak ni kulit dia cerah, kulit anak dia cantik, biasanya dia ada alahan, ada alergik. Yang biasanya eczema, ni majority eczema. Lepas tu masalah kulit, lepas tu asma dia ada masalah ni. Jadi biasanya orang yang ambil soya ni biasanya dia ada masalah Tak kisahlah soya tu, tapi kalau saya cakap tempe marah pula kan. Kat sini ramai orang Jawa ni kan, kena pukul saya kan. Tempe masih okey lagi sebab dia mengalami proses fermentasi, ditapai diperam. Tempe okey lagi tapi boleh lah makan. Tapi saya tak showkan sangat okey suka kan, Cik Zan saya suka. Jadi tu antara faktor utama kenapa anak-anak alergi alahan disebabkan air soya. Okey, kat sini mana doktor kata bagus, doktor semua bagus, yang sakitnya kita kan. Cuba akak survey dalam internet, world punya, dunia punya, yang cakap air soya bagus. Tak ada kak. Jadi jangan minum soya. Kulit cantik tapi ada masalah. Betul tak?
jangan minum soya. Jadi sekarang kalau akak study sikit lagi, kalau dia kadang-kadang bila doktor cakap tu, kita memang kadang-kadang kena percaya 100%, tapi kadang-kadang kita kena study juga kan, kena study. Cuba akak study sikit pasal soya. Doktor saya rasa ni lama punya ikut ni. Akak punya ni apa ni, lama punya cerita ni yang doktor cakap ni kan. Masa dulu mungkin soya okey lagi, sekarang soya memang tak okey dah. Jadi janganlah, jangan. Sebab tu antara punca antara punca. Saya jumpa, sebab pengalaman saya jumpa ramai yang masalah, anak-anak dia ada masalah alergi alahan, dan biasanya saya tanya ibu-ibu dia, dia ada masalah, dia suka air soya. Tapi bila kita ambil sel darah kita tengok macam ibu dia cantik, dia kulit dia cantik, macam bersih apa semua, tapi kita ambil sel darah dia hancur. Hancur maksudnya kadang-kadang dia duri-duri. Dipanggil free radical. Bila sel macam tu memang cepat sakit. Kita cepat sakit. Jadi dia punya antibody dia dah berkurang dah. Dia sel tu diserang oleh free radical lah, benda asing. Jadi sel tu senang kena attack. Tu biasa bila saya ambil darah, kita boleh tahu dia punya pemakanan memang tak bagus, walaupun kulit dia cantik, luaran nampak sihat, tapi lama-lama dia cepat sakit. Ni biasa. Jadi kat sini penting, sebab itulah saya biasanya yang rawatan yang serius, saya akan ambil darah. Saya cek darah, saya tengok darah dia. Lepas tu kita tengok sel darah. Sel darah. Dalam darah ni kalau saya cerita detail sikit, panjang cerita ni kan. Jadi macam mana kita nak tahu dia ada masalah perhadaman, kita boleh tahu. Dia ada masalah yang ni tak nampak, tapi kemungkinan besar kita boleh tahu dia ada fatty liver. Betul dah lama, tapi alahan tu sampailah umur dah 25. Yalah kak, sebab tak jumpa lagi dia punya penawar kan. InsyaAllah kan, kita boleh bantu. Jadi tak rugilah akak ada dalam page ni. Minta akak share lah ramai-ramai kan. Sebab saya boleh cakap akak ada darah O, kategori darah O kan. Saya tak kenal akak kan. Lepas tu akak ada masalah susu, adakah ada masalah ke kacang. Lepas tu suka soya. Ini antara penyebab kenapa boleh jadi macam tu. Jadi memang lepas tu soya ni biasa lama punya cerita. Kalau baru memang tak ada nak show kan macam tu dah, memang tak ada dah. Mungkin sebab itulah amat penting kita kena tahu kita punya penjagaan pemakanan kita. Kena tahu. Tak boleh nak cakap 100% kita percaya sangat. Macam saya cakap ni, akak kena study balik. Kalau saya kata gula bagus gula tak bagus, akak kena study. Kebanyakan kajian-kajian memang cakap gula tak bagus. Tu betul lah tu kan. Jadi jangan ambil bulat-bulat lah. Tapi saya cakap ni base pada pengalaman, base pada fakta-fakta lah, yang orang dah buat research, saintis-saintis buat research. Jadi saya ambil daripada doktor-doktor kebiasaan, daripada doktor punya talk apa semua. Jadi saya ambil dia punya info, saya bagi balik kat tuan-tuan lah. Okay. Kita ni baru punca alahan ni. Antara makanan yang saya dah sebut tadi, susu, telur, kacang, soya, gandum Ada juga orang allergic pada gandum. Sebab gandum ni saya dah cerita satu topik khas, dia berkaitan dengan gluten. Gluten ni masalah. Dia gandum kalau nak makan boleh makan. Tepung gandum, bukan tepung beras pulut, bukan tepung apa, beras apa lagi tepung beras, tepung pulut. Itu okey, tak ada masalah. Tapi tepung gandum tu dia dah bleach, dia letak macam benzoat tak silap saya. Benzoat itu macam peluntur lah, yang bagi dia cerah, putih melepak. Saya dah cerita spesifik pasal tepung gandum. Tapi dia biasanya gandum dia boleh menyebabkan kita punya berpunca pada usus. Kalau kita tengok usus lembu kan, dia punya usus lembu dia macam tajam-tajam, duri-duri kan. Bila kita dah ambil itu, dia punya duri-duri itu, dia penyerapan dia punya panggil vitamin, mineral-mineral dah berkurangan. Usus bocor, senang cerita usus bocor, dia tak boleh nak serap. Jadi itu akan menyebabkan efek yang sangat teruk. Itu biasanya berpunca daripada tepung gandum. Sebab tu dalam rawatan yang diabetes, saya tak bagi makan pertama gula, yang kedua tepung gandum. Dua tu penting. Selain daripada makanan proses daging apa semua, yang dua tu penting. Gula dan tepung gandum kena pantang. Jadi siapa yang nak makan tepung gandum boleh makan, tak ada masalah. Cumanya cari yang original.
Original ada jual. Kalau macam yang kedai apa yang roti tu kan, roti keping tu kan, yang warna brown tu kan, dia wholemeal ke apa, yang warna kelabu tu, rasa tak sedap sikit, tapi tak apa, sihat. Daripada kita makan yang banyak kimia ni kan. Jadi tepung gandum kalau yang original yang saya tahu biasanya cap Faizah cap Faizah dia warna kelabu tu boleh. Dia cakap dia original, tapi wallah alam lah, harap-harap original betul lah, tapi sekurangnya lagi elok daripada yang putih melepak tu kan. Jadi tepung gandum antara penyebab juga orang boleh alergi banyak tepung gandum. Jadi orang yang suka kuih muih, orang yang suka kuih muih memang tak elok kuih-kuih Melayu ni kebanyakan gula tepung gandum. Jadi cuba elakkan kalau kita nak sihat. Nak makan boleh makan, bukan saya kata tak boleh makan langsung kan. Rasa cuba ambil hilagian je lah, makan untuk lagi macam sampai 5-6 biji, setengah biji ke 1 biji okey lagi lah kan. Tapi kalau betul-betul sakit cuba elakkan lah. Okey dah. Lepas tu yang nombor apa? Nombor 1 susu, 2 telur, 3 kacang soya, 4 gandum, yang kelima jenis-jenis kekacang jenis-jenis kekacang. Ni ramai juga orang alergi biasanya orang makan kacang naik apa jerawat lah kan. Lepas tu dia senang kembung lah kan, jenis-jenis kekacang. Tapi kalau darah B darah B, kekacang bagus. Orang darah B ni dia yang paling bagus. Kalau kacang tanah tu sebenarnya tak bagus kacang tanah, tapi orang darah B dia punya kulit dia tu tu obat dia. Kulit kekacang tu kacang tanah. Jadi orang darah B ni bagus juga. Saya boleh ceritakan orang darah A ni dia punya perangai lebih kurang macam mana, tapi yang tu saya tak nak sentuh lagi. Orang darah B perangai dia macam mana, orang darah A apa dia punya pemakanan, sifat dia apa semua, saya boleh ceritalah. Saya study sikit-sikit lah pasal tu kan. Jadi kebanyakan banyak membantu saya dalam saya punya rawatan lah. Dia punya pemakanan saya akan showkan apa semua. Jadi kat sini saya tak nak cerita pasal yang tu. Follow saja saya, insya-Allah saya akan ceritalah benda-benda. Dan kalau tanya saya akan beritahu lah. Okey. Apa lagi? Okey, yang ni yang biasa orang alergik biasanya disebabkan oleh makanan laut. Seafood. Memang majoriti yang inilah makan seafood je memang kau kena kan. Dah bengkak muka apa semua bersin. Lepas tu memang yang sampai tak boleh nafas, itu bahaya kan. Itu bahaya. Jadi macam kerang kan, udang, soto, ketam. Oi, kalau ketam marah betul lah ketam. Dek. Jadi seafood ni kalau orang ramai orang suka, tapi masalah alergi. Dan testimoni saya nanti yang berumur kalau tak silap saya 18 tahun, perempuan, dia masalah alergi. Ni salah satu, banyak yang alergi ni kita bantu. Jadi ni salah satu yang saya akan share nanti. Jangan main. Dia bila dia makan saja seafood, dia cakap dia bengkak-bengkak muka. Lepas tu gatal-gatal, tak ada cakap, merah-merah, rasa nak demam, rasa mual, nak muntah. Makan sikit je, tak kisah udang lah, dia biasa dia cakap udang. Tapi dia suka sangat, dia suka makan. Tapi dia makan pun berjaga-jaga lah, beringat lepas makan ubat. Jadi tak selesaikan masalah jadi syok lah bila kita dah bantu rawat. Alhamdulillah dia makan apa pun dah tak kena dah. Ni special. Macam insya-Allah akak punya kes sedikit sebanyak kita boleh bantu kan. Telur ketam nombor 1 alergi. Iyalah tu, betul lah. Asal berkaitan dengan ketam je kan. Tapi sedap tak? Nak makan tak kan? InsyaAllah lepas ni akak boleh makan elok balik kan. Mana tahu rezeki kan. Okey. Okey. Lepas tu ketam buat masak Maggi Saya tak makan ketam saya tak makan udang. Udang saya boleh makan, tapi udang yang mahal sikit. Udang murah gatal. Dia bukan gatal, dia rasa loya nak muntah. Saya tak boleh makan udang, saya tak boleh makan ketam. Sebab daripada kecil saya ni memilih makanan. Saya memilih makanan. Saya kalau tak pernah makan, saya tak makan. Rugilah tak ada nikmat orang cakap kan. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya kan. Perasaan dia punya nafsu je tu. Okey. Lepas tu apa lagi?
yang cekerang-cekerang apa semua tu dia punya kategori yang sama, macam kerang, kepah apa semua, longkang tahu lah longkang yang macam kepah besar sikit tu kan. Kat tempat saya ni banyak longkang dia besar-besar kan. Itu sedap juga tu. Yang tu tak ada masalah, saya boleh makan semua. Yang saya tak makan ialah ketam dan udang sungai memang tak boleh lah, nak muntah. Lepas tu kalau udang lobster saya boleh makan lobster. Nak makan mahal je kan. Bukan makan mahal, sebab saya dah try, saya cuba makan, rasa mual, rasa nak muntah, perut tak boleh nak terima benda-benda tu kan. Rugilah. Okey dah. Ada juga orang yang alergik kepada apa ni, dia punya bahan perasa, pewarna, MSG kan. MSG dia orang alergik kan. Yang makan kedai tu biasanya kena. Yelah tu, memang kedai banyak sangat alergik perasa kan. Okey dah. Panjang lagi ni, saya laju sikit boleh kan. Tanda. Apakah tanda ataupun gejala yang biasanya dia berlaku lah kan. Tanda gejala dah ada sebut tadi, tapi ni saya sebut sekali lagi sebab ada yang poin-poin yang penting dia biasanya dia berlaku cepat bila dia makan saja dia berlaku cepat. Kadang-kadang dalam masa berapa minit kadang-kadang dia berapa minit lepas makan dia terus rasa. Lepas tu kadang-kadang tak sampai 2 jam pun memang dah kakau dah gila-gila dah. Dia punya radang dia punya bengkak, gatal apa semua. Tak sampai 2 jam. Kadang-kadang lepas makan dah rasa dalam 1 minit, 2 minit, 5 minit lah memang dah rasa dah. Jadi dia punya tanda dia memang macam tu. Bila dia makan benda yang dia punya allergen ni yang adalah kepada bahan-bahan ni, dia cepat tindak balas sebab badan kita masalah sebab imunisasi punya imun sistem kita tak dia alah dengan benda-benda macam tu kan. Tanda yang pertama dia dipanggil angioedema. Angioedema ni ialah masalah radang biasanya yang bengkak muka, bengkak bibir, bengkak lidah dan sekitar mata dia bengkak. Ni nama dia angioedema. Angioedema ni dia ialah dia radang dia bengkak-bengkak lah kan. Dia bengkak-bengkak. Yang kedua dia macam akak Cik Zan ni dia masalah ialah kesukaran bernafas. Ni alergi juga. Dia punya tanda dan gejala. Yang nombor 3 dia ruam kulit. Dia kadang-kadang gatal, topuk-topuk merah kan. Yang ni dipanggil dalam bahasa kedoktoran dipanggil artikaria. Pelik bahasa Tromen lah. Saya dah guna bahasa Tromen lah deh. Dia panggil gegatal lah, gegatal. Okey. Dia macam ruam gatal, lepas tu topuk-topuk merah. Ni dia punya tanda dan gejala dia lah. Okey, lepas tu dia kadang-kadang dia rasa loya kan, rasa nak muntah dan cerit-berit kan. Okey. Apa tu? Ya betul, seafood tengah makan pun jadi 5 minit masuk mulut jadi. Itulah cakap cepat, dia tindak balas dia cepat. Kadang-kadang 5 minit pun dah memang dah jadi dah. Masa tengah makan tu dah rasa kebas dah bibir, dah rasa nak bengkak dah kan. Betul tak? Kesian. Suka makan tapi alergi kan. Kesian. Siapa tak kesian lah. Kita benda yang kita suka kan. Okey, lepas tu pula apa lagi dia rasa perut yang sakit dan memulas dia memulas, perut sakit. Ni ialah alergi juga. Biasanya baby kena jaga kan. Dia alergi susu kan. Kadang-kadang baby alergi susu, dia muntah, dia sembelit. Tu alergi juga tu. Jadi apa lagi dipanggil yang baby ni dipanggil kolik. COLIC. Dia sakit perut lah di kalangan bayi. Dan biasanya salah bagi susu sebab tu susu yang terbaik susu ibu kan. Kalau boleh bagilah susu ibu, tak payahlah bagi susu haiwan tu kan. Bagi susu haiwan pun dia tak bagi susu susu haiwan lain Macam kuda dia tak bagi susu lembu kan. Dia minum susu kuda juga. Macam kita ni semua susu kita nak minum Itu yang masalahnya. Jadi hospital-hospital apa semua yang klinik-klinik keibuan tu, dia syorkan minum susu ibu kan. Susu ibu dia ada dah cukup zat mineral dah Jadi kita nak beli juga yang mahal, yang free tak nak kan. Cuba kita kalau kurang susu ada kan cara-cara macam makan kurma ke kan. Boleh buat, patut kena urutan. Biasanya kalau macam orang yang baru first time dapat anak, kadang-kadang dia kena urut juga kan. Cari tok bidan orang-orang yang biasa. Kita natural, kalau boleh kita naturalkan kita punya pemakanan Janganlah kita bagi benda-benda yang
yang sel kita tak kenal benda tu, sel kita tak kenal, kadang-kadang entah apa benda bahan kimia masuk, yang tu yang membuatkan alergik, itu yang membuatkan kita alahan, macam soya apa semua tu yang menyebabkan alergik, sebab sel-sel tu yang dah mengalami GMO, dah ada genetik yang diubah, badan kita tak boleh nak terima benda tu badan kita sel ni dia hidup, dia hidup juga, dia ada perasaan dia juga memang betul lah, dia ada perasaan dia juga, dia ada getaran dia. Okey. Apa lagi saya nak beritahu ni nombor 7, dia punya tanda gejala dipanggil macam ni. Keadaan bila menunjuk reaksi arahan yang sangat serius yang sangat serius, yang boleh mengancam nyawa. Boleh mengancam nyawa, yang ni dipanggil kejutan anafilaksis. Kejutan anafilaksis. Kejutan anafilaksis yang sangat serius sampai yang sukar nak bernafas. Ini yang jadi mengejut. Jadi ini anafilaksis ni dia memang yang serius yang boleh membahayakan kita punya, mengancam nyawa. Memang mengancam nyawa. Ada kes meninggal. Jadi Kak hati-hati hati-hati. Benda ni tak boleh nak gurau, tak boleh nak buat main, jangan bergurau benda ni Kalau nak dah kata dah nak bernafas pun susah Kalau tak ada orang, tak ada macam tiba-tiba kena, kita tak ada pengalaman, first time kena, tak tahu macam mana nak buat tak ada ubat yang segera yang kita boleh. Kadang-kadang kita ada dibekalkan alat suntik, betul tak? Dia suntik, dia terus sendiri punya suntik, dia rasa dia sendiri punya suntik, ataupun dia makan ubat makan je lah. Jadi kena ada standby Kadang-kadang bila kita makan, kita tak tahu benda tu, pemakanan kita ada benda yang kita alah jadi hati-hatilah, kena standby. Jadi nanti saya beritahu macam mana cara pencegahan pencegahan. Okey, biasanya dalam kes ni alah melibatkan macam kacang ke kacang dia akan jadi macam ni. Yang orang alergik pada kacang, alergik pada macam seafood lepas tu makanan laut lah. Biasanya dia alah sebarang apa jenis yang ada kaitan lah. Kalau kata benda tu dalam makanan tu ada ke kacang dia bila ada saja dia kena, dia boleh kena terus. Jadi mereka biasanya mempunyai sejarah. Yang orang yang ada masalah yang serius, dia ada masalah sejarah. Mungkin daripada kecil, saya cakap tadi, dia ada asma, dia ada penyakit kulit ada alah-alahan, sejarah pemakanan yang teruk lah dalam hidup masa dia awal-awal dulu, kalau yang membawa kepada dewasa ni jadi dia berisiko tinggi nak kena dapat kejutan anafilaksis. Anafilaksis ni yang macam yang akak punya kes lah, sampai yang suka nak nafas, jadi bahayalah So rawatan, apa rawatan dia ni rawatan secara menghindar lah kalau boleh banyak-banyak. Sebab benda ni kita dah faham, benda tu alergik apa semua, dah tahu kita alergik kepada benda tu je. Rawatan dia tak susah sebenarnya. Rawatan dia ialah cara terbaik mengatasi alah makanan adalah dengan mengelakkan makanan yang mencetuskannya. So kita jangan makan makanan yang kata yang menyebabkan kita alergik. Itulah cara rawatan yang terbaik. Tapi macam mana kita nak menyembuh, ini cara rawatan So kita beritahu lagi, bagi kes yang telah dipernah pasti, mengelakkan pemakanan pencetus adalah tersebut merupakan langkah yang paling berkesan. Jadi yang paling berkesan kita jangan makan lah. Yang terbaik memang kita jangan ambil. Kalau dah tahu kita suka sangat telur ketam dah tahu kita alah, kalau kita makan juga kita cari penyakit Jadi cuba elak. Jangan paksa, sebab bila benda tu dah serius, risau sangat. Jadi kalau macam budak-budak pula kalau yang terlampau sensitif mereka kalau boleh kita kena jauhkan dia dengan, contoh kalau kata menyentuh sentuhan ke dia boleh alergik, bau pun dia boleh alergik, cuba elakkan jauh daripada dia. Ni kita lari jauh. Cara rawatan yang kita lari jauh, kita jangan dekat jangan bau pun, jangan sentuh pun kalau boleh. Jadi itu antara yang terbaik lah. Kita dah tahu sebab dia alergik kepada sesuatu benda-benda yang tertentu, dia bukan semua. Jadi cuba elak, lari jauh daripada benda-benda ni Kalau budak-budak kena kesian Okey. Apa lagi? Kalau boleh, kalau dah kena tu sangat tu, kena jumpa pakar lah jumpa doktor ke apa semua. Tapi biasanya yang ubat-ubat yang hospital ni dia cuma bertahan cuma bertahan, dia mengurangkan, dia tak menyembuh. Jadi kalau boleh kita nak sembuh betul tak? Jadi kalau boleh kita nak sembuh, itu yang terbaik. Kita bukan nak bertahan, kita bukan nak bergantung pada ubat. Dan insya-Allah setiap penyakit memang ada ubat dia kecuali mati.
Itu biasa kita dengar kan. Jadi kita sebutlah yang biasa kita dengar. Kalau saya sebut tak biasa dengar nanti terlompong pula kan. Okey. Dah nak habis lah sebenarnya ni. Dah nak habis lah. Tak payah panjang-panjang sangat, pening tadi. Yang penting share. Yang penting share kan. Ya beli juga ketam, tengok je suami makan. Tak payahlah kak. Nanti akak beli mesti teringin nak makan. Dia nak makan dah try, mulalah menyesal. Masa makan tu dia mendongak, sedap ni kan. Masa sakit kita menunduk. Tu masalah berguling-guling lah. Okay. So pencegahan yang terbaik ialah mengelak diri daripada mengambil makanan lah. Okay, mengelak diri macam saya beritahu tadi. Jadi dia banyak dalam pemakanan yang ada bahan-bahan yang menyebabkan kita sensitif. Jadi kita kena tahu kan. Kadang-kadang cara dia senang je. Langkah-langkah supaya kita boleh mengelak daripada kita kena alergi ni, nombor satu ialah kalau kita pergi dekat beli makanan yang ada dalam botol ke dalam tin, dalam kotak, kan ada label pemakanan kan. Kalau kita alah apa ada protein, ada tulis protein, so jangan ambil. Kalau dia dalam dia punya perasa kata ketam ke kan, jangan ambil. Baca label. Sebelum orang yang alergik ni dia kena baca, dia kena tahu kandungan apa kat dalam dia. Contoh kalau nombor 2 pula, kalau kita pergi kedai ke apa semua kan, tengok kalau kita alergi kepada MSG kan, kita cakap dia jangan letak MSG. MSG tu perasa lah kan, perasa. Ajinomoto kan? Kalau kita kena tanya dia, kena tanya orang masak ni ataupun pelayan ni apa semua, masakan dia guna macam mana. Kalau kita alergi kepada belacan kan, kata jangan letak belacan dalam kailan ikan masin. Contoh. Jadi kita orang yang ada masalah ni kena tahu pemakanan yang dia makan tu, benda tu okey tak okey, benda tu ada bahan yang kita boleh alergi tak. Tu yang penting. Jadi ini antara pencegahan pencegahan. Lepas tu pula yang penting kita kena berunding lah dengan doktor pakar pemakanan ni. Dia ada pemakanan, dia ada doktor dia juga kan. Jangan kita pandai-pandai try cuba-cuba. Jangan cuba-cuba tanya doktor, sebab dalam pemakan tu dia lebih apa? Dia lebih protein ke, dia lebih vitamin ke, dia lebih pada lemak ke, minyak ke dalam makanan-makanan. Jadi kena jumpa pakar pemakanan lah. Kalau kita biasa kita makan benda tu, dia akan alergi pada benda tu, jumpa pakar pemakanan supaya kita tahu buat list lah, buat list apa semua kan. Yang ni kita tak boleh makan, ni tak boleh makan. Jadi senang kan. Sebab itulah makanan yang terbaik ialah yang original kan, yang original, yang tak diubah suai kan. Kalau dah macam makanan dah proses, dah campur aduk apa semua kan, dah campur macam-macam kan, letak yalah macam-macam campur rojak sangat kan. Ini yang tu yang tak elok kan. Lepas tu kalau boleh dapatkan buku resepi lah, buku resepi yang menu khas yang bebas pada alahan ya. Memang ada. Cuba tanya orang-orang yang pakar pemakanan. Dia kadang-kadang orang-orang yang diet kan, diet khas. Dia ada pemakanan yang kata dapatkan resepi pemakanan yang sesuai. Jadi kalau kita ada anak yang bersekolah tu, kita kena beritahu lah dekat makcik kantin, pakcik kantin, orang yang beri makan pada anak kita kan, bahawa anak kita ni ada masalah alergi kepada bahan-bahan ni. Jadi beritahu, kena inform kat sekolah ke apa semua kan, kena inform kat taska kan. Kalau anak kita alergi, kena beritahu, sebab dia bagi semua sama je kan kat anak-anak. Jadi kalau kita beritahu, kena ingatkan dia tahulah anak kita ada masalah apa semua. Jadi kena beritahu. Jadi biasanya yang kes macam ni, kita punya rawatan, saya punya rawatan, memang senang je sebenarnya. Dia apa ya, punca dia disebabkan oleh immune system, antibody. Punca dia punya kekebalan dia dah kurang. Dia tak ada kebal sel dia. Punca dia mungkin disebabkan darah. Punca dia mungkin disebabkan hati. Hati saya cerita tajuk khas fatty liver. Masalah hati. Masalah hati kita amat champion yang merawat masalah hati yang kronik. Masalah hati kronik. InsyaAllah kita ada testimoni yang agak banyak juga yang orang ada masalah hati ni kan. Bukan fatty liver, yang kata sampai muntah darah di masalah kronik. Jadi kadang-kadang hati ni dia salah satu fungsi dia detox toksin juga dia detox toksin. Jadi kadang-kadang bila dia tak boleh nak detox, dia alergi lah. Dia ada kaitan semuanya. Masalah sel darah, masalah antibody, sel darah putih kurang. Dia senang kena attack juga kan, dia punya antibody juga. Jadi yang itu kita boleh bantu dengan cara minum air saja.
minum air, insya-Allah dengan izin Allah memang boleh sembuh. Memang boleh sembuh. Jadi sebenarnya tak jumpa yang penawar yang betul-betul okey. Jadi boleh ikhtiar, biasanya dalam kita punya kes-kes macam ni, setakat hari ni apa yang kita buat masih lagi positif lah. Tak ada side effect, tak ada kesan negatif, sentiasa positif. Dia kalau tak sikit banyak kalau tak banyak lagi banyak dia punya efek yang positif. Okey, jadi kalau nak, memang kita salah satunya rawatan kita tak lain tak bukan kita guna fermentasi daripada air gamat juga. Jadi masalah yang kronik kita guna air gamat. Air gamat ni bukan gamat biasa, bukan kaleng-kaleng punya gamat. Ni gamat antara paling mahal dan kita dah ambil masa sampai 9 tahun untuk research saja. Habis duit ratus ribu untuk research saja. Macam mana kita nak buat gamat tu rasa dia buang yang tak elok dan yang tinggalkan yang elok tu dia gandakan lagi. Tu teknologi Jepun kita guna. Tapi made in Malaysia. Teknologi Jepun made in Malaysia. Kita produk kita semua luar negara, tak ada Malaysia punya. Yang pertama kita guna gamat daripada Maldives. Yang terbaru kita guna daripada Japanicos. Ni gamat paling mahal kita guna sekarang. Lepas tu madu kita ambil daripada Filipin, kita ambil dekat Kudat. Kita beli sekali bertantan lah, banyak sekali beli. Lepas tu kita guna dia punya probio ataupun EM kita ambil daripada Jepun. Jadi kita bahan asas 3 saja, 3 ataupun 4 saja. Tak ada kimia, memang 100% natural. Setakat hari ni kita buat tak ada side effect yang negatif. Alhamdulillah positif. Cuma side effect yang biasa kesan side effect biasanya orang ada gout. Orang ada migraine, dia akan sakit sekejap. Dia sakit sekejap, lepas tu dia elok balik. Tu biasanya side effect lah. Ada juga orang yang dia punya mengantuk. Dia mengantuk sekejap. Tapi jarang ni, biasanya yang orang terlampau letih sangat, lesu sangat, dia akan rasa mengantuk sekejap je. Dia tak adalah mungkin 1 hari macam 2 hari macam tu. Lepas tu dia akan okey, energi. Dia bangun cegas pagi, itu normal. Bangun pagi cegas, aktif. Lepas tu saya dulu sampai sekarang saya kurang minum sebab bila saya buat rawatan saya minum sekali. Bila minum sekali, walaupun saya bangun awal pagi, walaupun saya balik lewat malam, saya tetap boleh bangun pagi dan energi sepanjang hari. Alhamdulillah. So energi saya agak banyak bila kita amalkan minum air ni. So untuk energi kita punya. Lepas tu perjalanan darah kita sangat-sangat elok, cantik. Bila kita ambil sel darah, saya selalu cek saya punya darah, sel saya cantik. Alhamdulillah. Dulu hancur sel darah saya. Berkepit-kepit, bertempel-tempel. Lepas tu memang hancur lah, tak elok lah kan. Lepas tu kita buat alhamdulillah cantik balik. Jadi ini sangat special, air kita sangat special. Tapi harga pun dia agak special juga, tapi mampu milik. Mampu milik. Dan yang penting, kadang-kadang orang sakit ni dia tak kira dah. Dia nak asalkan sembuh, betul tak? Macam orang migraine, dia tak kisahlah kata mahal ke murah ke, yang penting dia nak sembuh. Bila dia nak sembuh, insya-Allah kita punya rawatan menyembuhkan. Alhamdulillah. Maksudnya rawatan yang menyembuhkan, kita tak bergantung pada ubat. Kadang-kadang orang kata makan sesuatu kan, darah sel rendah, diabetes lower, tapi kena pakai sepanjang hidup, sepanjang hayat. Tu dia bukan menyembuh, tu bertahan. Yang menyembuh ialah bila kita dah amal, kita dah okey, kita stop dan jaga pemakanan. Tu yang menyembuh, tu maksudnya sembuh. Maksudnya sembuh, katakan bacaan gula kita tanya berapa, katakan dia cakap 6 kan, 5. Okey, 6-5 yang biasa. Tapi makan ubat, kalau tak makan ubat naik. Tu bukan. Itu bertahan. Yang tak makan ubat, makan apa pun dia tak naik, tu sembuh. Tu maksudnya sembuh. Faham tak? Jadi rawatan kita bukan bergantung sepenuhnya sepanjang hayat. Dia sampai masa kita stop, kita makan, dia dah okey lah. Macam tu. Jadi kena jaga makan lah. Faktor-faktor yang menyebabkan kita jadi balik macam diabetes tu, kalau kita suka makan gula, suka makan tepung gandum, suka makan kuih-kuih muih, dia jadi balik. Tapi kalau kita jaga, dia tak jadilah kan. Pemakanan kita kadang-kadang tu salah satu pemakanan. Ada faktor lain juga sebenarnya, stres kena jaga. Jadi dah panjang lebar ni saya cerita, yang boleh share kan lah kan. Rugi tak share. Bagi love sikit, nak tengok love sikit. Ada orang, tak ada orang. Kalau tak ada orang, tak nak cerita lah lain kali kan. Bagi like kan, love sikit, bagi semangat sikit kan.
suka tengok, kadang-kadang happy bila saya tengok ada love ke ada like kan. Okay, so terima kasih yang join daripada awal sampai akhir kan. Tak apa, sebab ramai yang share dia nak tengok kemudian. Ramai juga macam tu kan. Dia sekarang ni kemungkinan dia tak ada masalah, tapi satu hari nanti kalau ada anak kita ke kan, ada saudara mara kita ke, lain kali bila kita share orang tengok dia, macam hari ni ramai orang tag saya, orang WhatsApp saya, call saya. Ni ada yang terbaru. Emergency, dia suruh saya pergi ke Johor kan. Dia suruh pergi hari ni juga. Tak kegila saya hari ni. Dia kata naik flight tak apa, dia bayar hotel, dia bayar apa semua, kos semua dia nak bayar hari ni. Jadi orang saya tengok agak kata berada juga. Orang yang recommend ialah ejen saya. Ejen saya ni dia tak ada dalam ni, tak ada ejen saya Semua dalam ni biasa-biasa je. Tak ada ejen, semua customer. Jadi ejen saya ni dia kadang-kadang dia boleh recommend, tapi kita tahu nak cakap macam mana kan. Dia tak tahu dia nak explain macam, jadi suruh saya explain. Jadi dia beritahu dia punya kawan dia, kenalan dia kontak saya. Jadi dia minta pergi segera ke Johor. Semua dia kata dia tanggung apa semua. Bukan saya tak nak pergi. Saya sebenarnya banyak appointment, terlampau banyak. Jadi lebih saya akan pergi. Saya dah plannya saya nak pergi ke Johor pada 11 hari bulan, 12 hari bulan. Sebab dia dah minta emergency kan. Minta emergency sebab masalah stroke. InsyaAllah kalau dia benarkan saya akan buat live nanti Masalah umur ayah dia dah kata dah 70 60. Jadi saya tak tahu dia punya efek macam mana. Saya tak tahu dia punya cerita pada awal macam mana. Tapi dia minta suruh datang. Dia akan tanggung segala kos perbelanjaan, kos semua sekali. Dan memang orang yang kata VVIP lah. Customer saya ramai VVIP sebenarnya. Sangat ramai VVIP. Orang-orang kalau saya sebutkan nama mesti kenal. 99% kenal kalau saya sebut. Tapi saya tak nak beritahu nama dia. Orang politik nak jaga nama dia kan. Menteri pun ada. Alhamdulillah menteri pun ada. YB ramai. YB ramai. Macam memanglah dekat Selangor apa semua adalah, memang ada kan. Tapi yang tu saya takkan mention. Pengarah ramai. Pengarah dan bukan nak cakap kita hebat, tapi dia ada certain kita punya customer ni dia ada level dia kan. Sebab dia tahu bila dia ambil dia rasa energi balik. Kadang-kadang dia ambil untuk kesihatan je, untuk energi dia. Okey, alhamdulillah tak nak cerita panjang. Saya akan rahsiakan nama-nama orang yang minta rahsia, saya akan rahsiakan dan saya tak ambil testimoni. Biasanya orang VVIP saya tak ambil testimoni lah. Tapi setengah saya tunjuk sikit. Bila personal saya akan tunjuk. Tapi saya takkan tunjuk secara saya send gambar ke apa semua. Saya akan tunjuk melalui bila face to face saya akan tunjuk. Tapi saya tak akan bagi takut tersebar aib orang. Kadang-kadang orang sakit dia tak tahu dia sakit apa, jadi kita tak boleh nak dedahkan lah. Jadi kalau orang yang tak kenal okey lah kan. Yang umum bolehlah kita tunjuk. Tapi kalau yang sebab memang video kita punya testimoni live, banyak live kan, banyak video. Jadi memang tunjuk direct. Kadang-kadang kita pun risau kadang-kadang bila kita ambil tu, kadang-kadang orang sakit, kadang aurat tak tutup. Tapi macam mana nak buat supaya orang lain tahu. Jadi saya terpaksa tunjuk juga kan. Tapi kita minta kebenaran lah. Saya akan jadikan testimoni apa semua. Okey. Biasanya macam tu lah kan. Dia dah reda yang supaya kita nak dikongsi, supaya orang lebih ramai yang tahu kan. Jadi insya-Allah lah. Mana yang live tu minta tolong share dan like, love kan. Jadi setakat tu dulu. Kalau saya ada salah cakap apa semua, saya minta maaf. Memang daripada kesilapan saya sendiri kan. Yang baik tu datang daripada Allah, yang tak baik tu memang datang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Maklumlah ni hari ke-16 Aidilfitri masih lagi kita beraya. Baju raya saya pakai hari yang ketiga. Hari pertama pakai apa lah, main belasah je. Tak ada suasana raya sangat kan. PKP punya pasal. Okey. Terima kasih banyak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum tu nanti WhatsApp ataupun call saya 012-2268-021 012-2268-021 yang ada masalah, apa saja masalah yang berkaitan dengan kesihatan, boleh je WhatsApp, boleh saja call, tak ada masalah. Saya akan angkat, saya akan reply message WhatsApp. Lambat cepat tu wallahu alam lah, tapi saya akan reply jugalah.
Lepas tu itu sajalah kot. Nanti boleh yang tak tahu page mana, ni lah page Metramedik Asmadi Azli kan. Nama saya Asmadi Azli. Sebab tu saya buat Metramedik Asmadi Azli. Metramedik Melayu Traditional Medication. Itu maksudnya Metramedik. Susah nak sebut. Saya rasa saya kena tukar nama lah supaya senang nak ingat. Kadang-kadang bila orang tulis balik, dia tulis lain-lain lah. Okay. Ada ramai tu. Apa tu ramai? Okay. Cik Zan Said, terima kasih banyak yang bagi respon supaya lebih ramai lagi, yang menarik lagi kita punya perbincangan sebenarnya kan. Orang yang bertanya, orang yang bagi respon, insya-Allah saya boleh jawab secara terus. Kalau yang saya tahulah, kalau tak tahu saya minta maaf, minta maaf. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.